Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di syurga, kami bersyukur pada hari ini kerana kita dapat berkumpul bersama untuk menyembah dan mendengar firman-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan berbicara kepada setiap kami pada pagi ini dan biarlah firman-Mu membentuk hati dan minda kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Minggu lepas saya tidak ada di CTK adalah kerana saya telah pergi ke Miri untuk melayani sekumpulan pelajar-pelajar di Miri. Jadi pelayanan itu bermula balik dan mungkin dalam 1 bulan saya akan pergi sekali. Jadi minggu lepas saya juga bersyukur kerana kita ada saudara Wilfred untuk berkongsi firman Tuhan kepada kita semua. Tetapi di sini saya juga ingin meminta maaflah kerana hanya dapat merekod suara dia tetapi tidak ada rupa dia. Kerana ada masalah sedikit dengan kamera pada hari itu. Jadi sesiapa yang ingin mendengar balik apa yang dikhotbahkan, dikongsikan oleh saudara Wilfred, kita boleh pergi ke Facebook ataupun YouTube untuk melayani melihat mendengar khotbah minggu lepas. Jadi hari ini kita akan sambung balik kepada Malaki pasal 3 ayat 6 hingga 12. Nah, kalau kamu membaca dan mendengar firman Tuhan di sini, mungkin kamu akan berasa hari ini kita akan belajar tentang pemberian, persembahan, persepuluhan dan juga persembahan. Kerana setiap kali apabila kita merujuk kepada firman Tuhan, teks perenggan hari ini, kita akan belajar bahawa fokus adalah kita. Kerana di sini kita akan belajar bahawa kita harus memberi kepada Tuhan, di mana Tuhan juga akan memberkati setiap kita. Tetapi hari ini, fokus teks pada hari ini adalah Tuhan. Dan kita akan belajar sesuatu tentang kesetiaan Tuhan. Nah, apa yang kita boleh belajar hari ini adalah walaupun orang ataupun jemaat selalu berdosa ataupun tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Ini adalah apa yang kita akan belajar hari ini di dalam Malaki pasal 3 ayat 6 hingga 12, bahawa Tuhan tetap setia walaupun jemaat selalu berdosa ataupun tidak setia terhadap Tuhan. Nah, kalau kamu tengok di sini dalam pasal 3 ayat 5, Tuhan memulakan memberitahu kepada semua orang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel, bahawa mereka berdosa dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Kalau kamu tengok di dalam ayat 5, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi. Nah, di sini Tuhan memberitahu kepada orang-orang Israel bahawa mereka telah berdosa. Dan sekarang saya akan datang untuk menghakimi kamu. Nah, apakah kesalahan yang mereka lakukan di sini? Di sini Tuhan berkata bahawa menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta. Dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Nah, kalau kamu tengok di sini dalam ayat 5, Tuhan berkata kepada semua orang bahawa kamu berdosa. Sekarang apa yang kamu akan terima adalah penghakiman daripada saya. Tetapi dalam ayat 6, apa yang Tuhan katakan di sini, ayat 6, Tuhan berkata bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Nah, apa yang Tuhan katakan di sini adalah kamu berdosa, saya mau menghakimi kamu. Tetapi Tuhan ingin
kamu bertaubat. Dan dia cuba bukan memujuklah, tetapi dia memberi kita satu jalan untuk kembali kepada Tuhan. Kerana Tuhan mau kamu bertaubat dan kembali kepada dia. Walaupun Tuhan tahu bahawa kamu berdosa. Orang-orang Israel berdosa. Dan mereka jauh daripada Tuhan kerana dosa mereka. Kerana mereka tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, walaupun apa yang kamu akan terima adalah penghakiman, tetapi Tuhan berkata, aku tidak akan berubah, bahawa kamu tidak akan lenyap. Di sini apa yang di offer, apa yang ditawarkan oleh Tuhan di sini adalah dia mau kamu bertaubat. Orang-orang Israel bertaubat. Dan apa yang kita boleh belajar di sini adalah Tuhan tetap sama, Tuhan tetap setia. Walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan masih sama. Kerana di sini, ini ayat 6 adalah satu janji yang cantik, janji yang sangat baik yang ditunjukkan di dalam Alkitab bahawa Tuhan mengaku di sini, aku Tuhan tidak akan berubah. Kerana kita belajar di Perjanjian Baru mengatakan bahawa Yesus tetap sama. Betul atau tidak? Betul kan? Kerana sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama. Tetapi di dalam Perjanjian Lama, Tuhan juga mengatakan bahawa dia adalah Tuhan dan dia tidak akan berubah. Bahawa dia berjanji kepada kita semua bahawa kamu tidak akan lenyap. Nah, apa yang kita harus buat di sini? Senang saja. Tuhan mau kita kembali kepada dia, bertaubat dan setia kepada Tuhan. Itu sahaja. Okey? Kenapa orang-orang Israel, kenapa Tuhan mengutuk dan menghakimi dan berkata kepada mereka bahawa orang-orang Israel jauh daripada Tuhan adalah kerana Tuhan mendakwa mereka, bahawa orang-orang Israel menahan persepuluhan dan persembahan mereka. Kalau kamu tengok di dalam ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tadi Tuhan berkata, aku Tuhan tidak akan berubah. Jadi kita boleh percaya bahawa Tuhan yang kita percaya tidak akan berubah. Dan janji yang seterusnya adalah bahawa jika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan juga akan kembali kepada kita. Kerana ini adalah satu janji yang diberikan kepada orang-orang Israel walaupun mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, dari sejak COVID kan, banyak perkataan saya hilang sudah. Saya harap ini bukan post-COVID lah, tapi kadang-kadang lupa. Saya mau tengok balik skrip dulu. Okey. Nah, perkataan kembali di sini, perkataan kembali di sini boleh di translate. Terjemah, bukan terjemah, bermaksud. Faham kan? Ada interaksi kan? Baguslah. Okey, nah, perkataan kembali di sini, salah satu janji yang diberikan kepada Tuhan adalah bahawa jika kita kembali, walaupun kita tidak setia, jika kita kembali kepada Tuhan,
Tuhan berjanji dia akan kembali kepada kita. Nah, perkataan kembali di sini boleh dimaksudkan di sini adalah pertaubatan. Okey, pertaubatan adalah apa yang dimaksudkan di sini dalam pertaubatan adalah pemulihan sesuatu hubungan dan juga penegasan kembali komitmen dengan seseorang. Nah, jika kamu berkata, oh, selagi saya mengaku dosa saya dan bertaubat, oh, itu cukup sudah. Tetapi apa yang diajar oleh Alkitab di sini, pertaubatan juga melibatkan pemulihan suatu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi setiap kali apabila kita berdosa, kita kembali kepada Tuhan, Tuhan minta maaf, saya berdosa kepada kamu. Ini adalah satu pemulihan di dalam hubungan kamu dengan Tuhan. Dan bukan sahaja itu, ini juga menegaskan kita bahawa kembali kita komitmen kita dengan Tuhan. Ini maksudnya pertaubatan di dalam Alkitab. Apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Tuhan bahawa engkau harus kembali kepadaku, maksudnya Tuhan mau kita memulihkan perhubungan kita dengan Tuhan. Okey? Nah, kenapa orang-orang Israel ada masalah? Kerana di dalam ayat 7, firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, masalah orang-orang Israel di sini adalah mereka tidak sedar bahawa mereka tidak setia kepada Tuhan. Masalah dengan orang-orang Israel adalah mereka berdosa kepada Tuhan, tetapi mereka tidak tahu. Mereka ingat mereka masih dekat dengan Tuhan. Jadi apabila Tuhan berkata, kembalilah kepada aku, mereka bertanya, Tuhan, bagaimana kita harus kembali? Sama dengan apa yang berlaku pada hari ini. Contohnya adalah, Pastor, saya masih pergi ke gereja, saya masih mengikuti kebaktian. Kenapa kamu kata saya jauh daripada Tuhan? Kenapa kamu kata saya tidak setia kepada Tuhan? Kerana mereka tidak sedar bahawa mereka telah jauh daripada Tuhan. Walaupun setiap minggu saya masih ada membaca Alkitab, saya masih ada memberi persembahan aku, tetapi kenapa Tuhan berkata kita harus kembali? Kerana selama ini saya pun di gereja sedikit. Kadang-kadang kita tidak sedar. Jadi bagaimana Tuhan memberitahu kepada mereka bahawa kamu jauh daripada aku dengan menahan persembahan dan juga persepuluhan mereka. Kerana di dalam ayat 8 di sini berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah? Tidak. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Bagaimana Tuhan? Setiap minggu saya ada mengikuti kebaktian, setiap hari saya ada berdoa, setiap hari saya ada membaca Alkitab. Bagaimana saya menipu engkau? Tetapi Tuhan menjawab mereka, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu menipu aku. Kerana Yesus telah pernah berkata di dalam Matius bahawa kita tidak boleh melayani Tuhan dan juga wang pada masa yang sama. Sama ada kamu membenci satu dan melayani satu, ataupun kamu melayani ini dan membenci yang satu lagi. Kerana setiap kita tidak boleh mengasihi dan melayani Tuhan dengan duit pada masa yang sama. Nah, masalahnya bukan apa yang mereka berikan. Masalahnya adalah dengan hati mereka. Kenapa? Kerana kalau kamu tengok di dalam Malaki pasal 1, mereka memberikan persembahan haiwan-haiwan yang cacat, tidak sihat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata di sini, aku telah memberkati engkau dan sekarang kamu hanya memberi apa yang tidak baik kepada aku. Adakah ini betul? Tidak. Kerana mereka menipu Tuhan di dalam persembahan persepuluhan.
Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang persembahan, persepuluhan dan juga persembahan. Nah, di dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi, mereka harus memberi persepuluhan. Nah, persepuluhan adalah paling minimum, bagi setiap orang Yahudi untuk memberi kepada Tuhan. Nah, persepuluhan adalah 10% daripada pendapatan anda. Tetapi mengikut apa yang mereka buat selama ini adalah mereka memberi lebih daripada 10% daripada pendapatan mereka. Dan mereka bukan sahaja memberi untuk persembahan persepuluhan, tetapi mereka juga harus memberi untuk perayaan-perayaan di Bait Allah. Semua perayaan-perayaan ini memerlukan duit. Jadi bagi seorang Yahudi, mereka memberi sebanyak 25% untuk Tuhan. 25% daripada pendapatan mereka untuk Tuhan. Jadi hari ini kalau pastor cakap, kita harus memberi 25% daripada pendapatan anda, mungkin minggu hadapan tinggal saja kerusi-kerusi kosong di sini. Semua hilang sudah. Nah, bagi Anglican, biasanya kita akan mengajak jemaat-jemaat kita untuk memberi persepuluhan kerana itu adalah paling minimum. Ini juga menjadi sebagai satu guidance, panduan untuk kita memberi kepada Tuhan. Jadi setiap kali apabila kita memberi 10% kepada gereja, dan jika kamu memberi lebih daripada 10%, barulah kita mengatakan itu adalah persembahan. Persepuluhan dan persembahan berbeza. Persepuluhan adalah 10% paling minimum, dan apa yang lebih daripada 10% itu adalah persembahan kamu. Nah, hari ini juga ada sekumpulan orang yang juga mengatakan bahawa kita tidak perlu memberi persepuluhan. Kenapa? Mengikut mereka berkata bahawa kita tidak lagi hidup di bawah hukum. Kerana di bawah hukum, kita harus memberi 10%. Kalau kita tidak memberi 10%, maksudnya kita berdosa terhadap Tuhan. Tetapi mereka juga mengajar bahawa sekarang kita hidup di bawah kasih karunia. Maksudnya kita hidup di bawah selepas Yesus. Kenapa? Kerana di dalam perjanjian baru, kamu tidak nampak perkataan persepuluhan di dalam perjanjian baru. Kerana perkataan persepuluhan hanya wujud di dalam perjanjian lama. Anything about tithing is all recorded in the Old Testament. Kenapa? Kerana semua ini adalah mengikut hukum-hukum yang diberikan. Jadi selepas Yesus datang, kita tidak lagi hidup di bawah hukum. Maksudnya kita hidup di bawah kasih karunia. Dan mengikut kumpulan orang ini, mereka berkata, selagi Tuhan yang memimpin kami, kita akan memberi apa yang kita rasakan, raw spirit. Semua perkataan mix up sudah. Raw spirit lah, apa tu? Yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bahawa mereka akan mengikut pimpinan Roh Kudus dan memberi apa yang diberikan, diilhamkan kepada mereka. Oleh itu, bagi kebanyakan modern Christian, mereka tidak berkata kita harus memberi persepuluhan. Biasanya mereka mari kita berdoa dahulu dan tengok apakah jumlah yang Tuhan ataupun Roh Kudus berikan di dalam hati kamu. Barulah kamu memberi. Tetapi apa yang saya boleh ajar kamu hari ini tentang kehidupan di bawah kasih karunia, dua perkara saja, kerana saya tidak mau masuk lebih dalam lagi, kerana saya memerlukan lebih panjang
masa yang panjang lagi. Okay? Dua perkara saja tentang kehidupan di bawah kasih karunia. Yang pertama adalah kasih karunia selalu menuntut lebih dari hukum. Kenapa saya berkata begitu? Kerana kebanyakan orang berkata, oh sekarang kita tidak lagi hidup di bawah hukum. Apa yang kita hidup adalah di bawah kasih karunia Tuhan. Semua ini adalah kasih karunia. Okay? Tuhan akan memaafkan kamu. Tuhan akan mengampuni kamu. Tuhan akan memimpin kamu. Okay? Tetapi apa yang dikatakan di sini? Teologi tentang kasih karunia adalah kasih karunia selalu menuntut lebih dari hukum. Kerana di dalam Matius pasal 5, apabila Yesus mengajar mereka, di sini saya mengambil satu contoh. Dalam pasal 5 ayat 21 hingga 22, di sini berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini adalah kehidupan di bawah hukum. Okay? Ini adalah kehidupan di perjanjian lama. Jika kamu membunuh, kamu akan dihukum. Jika kamu marah kepada seseorang itu, kamu tidak akan dihukum kerana asalkan kamu tidak membunuh. Kamu boleh marah orang itu, mengutuk orang itu, membunuh, berlawan dengan dia lah. Tetapi selagi kamu tidak membunuh, kamu tidak akan dihukum. Betul atau tidak? Ini adalah perjanjian lama. Tetapi apa yang diajar oleh Yesus dalam ayat 22, dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata zahir harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, apa yang kamu tengok di sini? Di dalam perjanjian baru, Yesus menaikkan itu syarat-syarat. Syarat-syaratkah? The condition, keadaan. Okay? Kerana di perjanjian lama, selagi kamu tidak membunuh, okey sudah. Kamu boleh marah orang itu, kamu boleh mengutuk orang itu. Tetapi kalau kamu membunuh, kamu akan dihukum. Tetapi kehidupan di bawah kasih karunia lain. Yesus berkata, jika kamu marah orang itu, kamu akan dihukum. Jika kamu mengutuk orang itu, kamu akan dihadapkan ke neraka. Jadi, kalau kita belajar di sini, kehidupan di bawah perjanjian kasih karunia ada dua. Kerana yang pertama adalah kasih karunia selalu menuntut lebih dari hukum. Oleh itu, kamu tidak nampak perkataan persepuluhan di perjanjian baru. Kerana Yesus tetap memberi. Paulus juga mengajar kita harus memberi dengan sukacita. Dan ini adalah satu tindakan di mana kita menyembah Tuhan. Amin. Yang kedua adalah bila kita hendak memberi. Kadang-kadang kita ada duit tetapi kita tidak mau memberi. Kadang-kadang kita ada duit, tidak ada duit tetapi kita mau memberi, tidak dapat. Ini juga menjadi satu cabaran kepada setiap jemaat. Kerana jika kita diberikan kebebasan untuk memberi, ataupun berfikir, oh sekarang saya tidak merasakan pimpinan daripada Roh Kudus, jadi saya hari ini tidak memberi. Ini juga menjadi bahaya. Okey? Jadi kita harus memberi setiap kali kita menyembah Tuhan. Kenapa? Kerana Tuhan telah memberi kita satu hadiah yang sangat bernilai, iaitu Yesus Kristus.
Jadi di sini Tuhan mencabar mereka. Mencabar mereka orang-orang Israel untuk menguji kemurahannya yang tidak terukur. Di dalam ayat 10 dia berkata, bawalah seluruh persembahan perseperuan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Yang pertama Tuhan berkata, aku adalah Tuhan, tidak akan berubah. Kemudian Tuhan berkata, kembalilah kepada aku dan aku akan kembali kepadaku. Dan yang ketiga adalah mengujilah aku. Tengoklah sama ada aku akan memberkati kamu. Kemudian di dalam ayat 11, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Dan yang keempat adalah Tuhan akan memberkati engkau dan dia juga akan melindungi engkau. Apa yang kita boleh belajar di sini adalah berkat Tuhan. Bahawa berkat Tuhan ke atas Israel akan menghasilkan reputasi yang baik di kalangan bangsa-bangsa. Kerana semua ini adalah janji dia bahawa Tuhan tetap setia. Dan melalui berkat yang diberikan kepada orang Israel, semua orang akan tahu bahawa mereka adalah bangsa yang dipilih. Di dalam ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini? Tiga pelajaran. Yang pertama adalah selagi kita taat kepada apa yang difirmankan dan oleh Tuhan dan menjadi setia kepada Dia, Tuhan tetap akan memberkati. Mungkin berkat tidak akan datang cepat. Mungkin berkat ini mungkin kamu tidak akan terima pada kehidupan di sini, mungkin di syurga. Kami tidak tahu. Tetapi apa yang dijanjikan di sini adalah bahawa kita akan menikmati keberkatan Tuhan, sama ada di sini ataupun di masa hadapan. Nah, pelajaran yang kedua yang kita boleh belajar hari ini adalah apa yang kita ada, apa yang kita ada semuanya datang daripada Tuhan. Dan kita hanya menjadi pengurus kepada apa yang kita ada kerana kita diingatkan bahawa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati setiap kita. Jadi janganlah kita menahan persembahan kita. Dan yang terakhir adalah Tuhan tetap setia walaupun jemaatnya tidak setia. Apa yang dilakukan di sini, apa yang difirmankan di sini memberitahu kepada kita bahawa Dia tetap tidak berubah. Dan ini memberi kita satu keyakinan di dalam iman kita. Amin. Mari kita berdoa bersama.